kita ada rules of differentiation, and kita ada differentiation of exponential and logarithmic, dan yang terakhir adalah maximum and minimum. So hari ni kita nak masuk kepada subtopik yang terakhir untuk chapter yang pertama, iaitu maximum dan minimum. Apa itu maximum and minimum? So maximum and minimum ni adalah kita nak cari sesuatu point yang maximum and minimum. So sebelum kita pergi kepada maximum ataupun minimum, kita perlu tahu dulu satu terms yang kita panggil sebagai stationary points. So apa itu stationary point? Stationary point ni adalah dikenali juga sebagai critical point ataupun kadang-kadang dipanggil sebagai turning point ataupun dikenali juga sebagai inflection points. Depends kepada soalan dia nak tanya yang mana satu, tetapi keempat-empat benda ni adalah benda yang sama. So apa itu stationary point? Stationary point ni adalah dia adalah satu point dekat curve y is equal to fx. Apabila kita punya dy ataupun dx adalah bersamaan dengan 0. So ini adalah sebagai contoh kita ada sebagai contoh kita ada y sama dengan x squared lah. Ini adalah satu function. So function ni kalau kita lukis, dia bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Bentuk dia lebih kurang macam ni. So bila kita tengok kita punya point ni ataupun kita punya curve ni, dia akan ada satu point. So point ni adalah apabila kita punya dy over dx adalah bersamaan dengan 0. Benda ni dekat mana? So kalau dekat dalam function y equal to x squared tu, dia punya stationary point adalah dekat sini. Kenapa dia dekat sini? Sebab stationary point ni dia akan ada 3, iaitu maximum, minimum ataupun inflection point. Jadi depends kepada function tu lah. Kalau macam contoh y equal to x squared ni, dia akan ada minimum point sahaja. Dia takkan ada maximum point ataupun dia tak ada inflection point. Tapi kalau nak dalam bentuk gambar rajah, so ini adalah contoh. I think ni adalah x kuasa 3 lah. Y sama dengan x kuasa 3. So dekat mana stationary point tu, dia akan ada dekat 3 bahagian. Yang pertama dekat atas ni, yang kedua dekat sini, dan yang ketiga adalah dekat sini. So maximum point tu adalah tempat, nama pun maximum, jadi dia adalah tempat yang paling tinggi. Inflection point ni biasanya dia dekat tengah-tengah lah antara maximum dengan minimum. And then kalau dekat bawah ni, kita panggil sebagai minimum lah sebab dia yang paling bawah. So inilah yang kita panggil sebagai stationary point. Stationary point ni dia ada 3 lah, satu maximum, minimum ataupun inflection point. Dia depends kepada function. Kadang-kadang stationary point dia ada satu je, ataupun kadang-kadang dia ada 2, and kadang-kadang dia ada 3. So macam mana kita nak determine sama ada kita punya stationary point tu adalah maximum ataupun minimum?
ada dua cara. Selain daripada lukis graf lah, tapi kita tak belajar cara lukis graf. Kita akan gunakan differentiation ataupun benda yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu first derivative test and the second derivative test. So macam mana kita nak determine kita punya ni menggunakan first derivative test. So kalau kita tengok okay. So kalau kita tengok macam mana kita nak decide first derivative test. So ini adalah dia punya cara. First kali kita kena cari dulu dia punya dy over dx. So dy over dx ni adalah kita punya differentiation lah yang kita buat sebelum ni. So macam mana kita nak tahu dia adalah minimum ataupun maksimum. So kalau kita tengok kat sini, kalau dy dx dia adalah negatif on the left and then positive on the right, then dia adalah minimum point. Tapi kalau dia punya dy dx adalah positif on the left and negative on the right, then dia adalah maximum point. If dy dx has the same sign, either side of the stationary point, then dia adalah inflection point. Kalau kita nak terjemahkan dalam bentuk lukisan, kalau dia negatif, so kita tengok yang pertama minimum point. So dia akan di sebelah kiri dia negatif. So kalau sebelah kiri negatif, so ingat kalau negatif, dia punya graf adalah macam ni. Kalau dia positif, dia punya graf macam ni. So kalau kita lukis graf dia, so kalau on the left adalah negatif kan, so graf dia macam ni, and then positif dekat sebelah kanan, so graf dia macam ni. So ini adalah minimum point sebab kalau kita lukis graf dia, so graf dia actually bentuk macam ni lah, so kita akan ada minimum point dekat sini. So kalau maximum point, positif on the left, so maksudnya positif on the left, and then negative on the right, so graf dia macam ni. So kalau kita gabungkan kita punya graf tu, kita akan dapat satu bentuk graf macam ni lah. So ini adalah maximum point. And then kalau inflection point pula, dia akan sama sign. So sama sign tu maksudnya apa? Kalau dia negatif, dua-dua akan negatif. Sebagai contoh, kalau negatif kat sini, so dekat sini pun dia negatif kan. So dia punya graf sebenarnya bentuk macam ni.
So dekat sini sebenarnya kita panggil sebagai inflection point. Ataupun kalau dia negatif dengan negatif, so graf dia bentuk macam ni. So inilah inflection point lah. So nak tengok gambar yang lebih elok, kamu boleh tengok nota kuliah tu. So ini cara kita nak determine sama ada dia adalah maksimum ataupun minimum ataupun inflection point. Okay, now we go to the next example. The first example. Macam mana kita nak cari stationary point. So sebelum kita nak determine sama ada dia maksimum ataupun minimum, kita kena cari dulu stationary point tu dekat mana. Ataupun berapa dia punya stationary point. So first kali kita kena differentiate dia. So kita ada y sama dengan x cube tambah 7x squared tolak 5x tambah 2. So kalau kita differentiate, kita akan dapat 3x squared tambah dengan 14x tolakkan dengan 5. And then untuk cari dia punya stationary point, like I said before, kita kena equalkan dengan 0. So kita akan dapat 3x squared tambah 14x tolak 5 adalah bersamaan dengan 0. Lepas tu kita akan gunakan factorize lah. Okay, factorize. So kita akan dapat 3x tolak 1 darabkan dengan x tambah 5 equal to 0. So kita akan dapat dua nilai x iaitu x sama dengan 1/3 and then x sama dengan negatif 5. So kalau dia minta points, so points ni maksudnya dia mesti dalam bentuk coordinates lah, iaitu nilai x and nilai y. So, bila kita dah dapat nilai x, kita kena cari pula nilai y. So macam nak cari nilai y, kamu gantikan balik nilai x ni ke dalam y. Sebab inilah nilai y. So bolehlah buat when x is equal to 1/3, y sama dengan, so ganti je x tu dengan 1/3. Nanti akan dapatlah jawapan dia. So ini akan dapat 31/27. And then untuk x sama dengan negatif 5. So masukkanlah y balik, negatif 5 kuasa 3 tambah 7 darab negatif 5
Tolak 5 darab negatif 5 tambah dengan 2. Saya akan dapat 77. Then boleh buat conclusion dia. So dalam kes ni dia punya function ataupun dia punya y ada 2 stationary points. Kadang-kadang kita dapat 1 point, kadang-kadang kita dapat 2 points. Depends kepada function. Tapi cara dia macam ni lah. First step kamu kena differentiate dulu. Okay, lepas tu dah dapat y, cari y. Cari x dulu, equalkan dengan 0. And then cari dia punya y. And then dapatlah jawapan dia. Okay, next. Find the stationary point of y sama dengan x squared dalam 4x tambah 5 and determine whether dia adalah maksimum ataupun minimum. Okay, sebelum kita nak tahu dia adalah maksimum atau minimum, first kali you kena cari dulu dia punya points. So macam mana cari points? So macam tadilah, first step kena differentiate dulu. Kalau kita differentiate, kita akan dapat 2x tolakkan dengan 4. Lepas dah dapat dy dx, kita equalkan dengan 0. So 2x tolak 4 is equal to 0. So kita akan dapat x sama dengan 4 bahagi 2 ataupun x sama dengan 2. Dah dapat x, kita kena cari dia punya y. So when x is equal to 2, y adalah bersamaan dengan 2 kuasa 2 tolak 4 darabkan dengan 2 tambahkan dengan 5. Kita akan dapat 4 tolak 8 tambah dengan 5. So kita akan dapat 1. So stationary point is 2, 1. Lepas tu barulah kita determine sama ada dia adalah maksimum ataupun minimum. Untuk determine dia adalah maksimum atau minimum, so kita guna dululah first derivative test ni. So macam mana nak buat? Kita akan gunakan table untuk buat dia sama ada minimum ataupun maksimum. So macam mana nak buat table dia? Okay, senang je. Okay, first kali buat table. So yang ni kena salin make sure salin. So untuk dekat kolom yang pertama ni kita letak X. And then kolom yang kedua kita letak F prime X. And then yang ketiga kita letak shape. Now untuk first second kolom ni kita kena letak apa? Kita kena letak dulu kita punya stationary point. So untuk stationary point ni kita akan fokus dekat X sahaja. Sebab kita X kan dia punya row yang pertama ni adalah X. So kita boleh letak kat sini lah. X sama dengan 2. So kita punya stationary point tu letak X sama dengan 2 dekat tengah-tengah.
So sebelah kiri dengan sebelah kanan ni apa? You boleh letak dia punya limit lah. Apa? X tolak 2 kan? Tak, eh? So yang sebelah kiri ni, you boleh letak apa-apa nilai yang kurang daripada 2. So test value lah. Kita letak X yang kurang daripada 2. Sebagai contoh, kita boleh letak 1. And then yang sebelah kanan ni, kita akan letak apa-apa nilai yang lebih daripada 2. Sebagai contoh, kita letak berapa? 3. So apa function kita letak nombor ni supaya kita boleh tahu dia punya nilai adalah negatif ataupun positif. So untuk kolom yang kedua, kita akan letakkan 1 ni ke dalam kita punya F prime. Okay, so contohnya macam kita letak F prime 1 sama dengan, so F prime ni adalah dia punya dy dx lah. So boleh letak F prime ataupun kita letaklah dy over dx. So dy dx 1 kan, so kita tengok balik dy dx yang kita dapat tu, which is 2x tolak 4. So kita masukkan 2 darabkan dengan 1 tolakkan dengan 4. So kita akan dapat 2 tolak 4 sama dengan negatif 2. So dia adalah negatif. So bila negatif kita letak dekat sini negatif. And then untuk yang tengah-tengah ni dia memang akan dapat kosong lah. Okay, dia memang akan sentiasa dapat kosong. And then yang ketiga ni pun kita kena buat benda yang sama, dy dx and masukkan 3. So 2 darabkan dengan 3 tolakkan dengan 4. So kita akan dapat 3 darab 2, 6, 6 tolak 4, 2. So dia adalah positif. Nilai dekat sini kita tak kisah sangat sebenarnya. Kita nak tengok dia adalah positif ataupun negatif sahaja. Sebab nilai yang sini kamu boleh letak apa-apa nilai, yang penting dia kurang daripada 2 ataupun dia lebih daripada 2. Sebab nanti mungkin dia pelajar dia letak negatif 1. Tak ada masalah. Tapi yang penting dia mesti kurang daripada 2 and dekat sebelah kanan ni dia lebih besar daripada 2. Lepas tu kita pergi kepada shape. So macam saya cakap tadi, kalau negatif dia ke bawah, kalau positif dia akan ke atas. And then kosong ni dia punya graf macam ni. So kalau you try sambungkan dia, sambungkan dia punya ni, so dia akan membentuk satu graf yang macam ni. So daripada sini kita tahu dia adalah minimum. Ataupun dekat sini lah. So ini adalah minimum. Then kita boleh buat conclusion. 2, 1 is a minimum point. Okay, so kalau tak faham lagi, kita tengok lagi satu example. Find the stationary points of y sama dengan 8 tolak 4x cube tambah x kuasa 4. Determine the nature of the points by using the first derivative test. So first kali kita kena cari dulu dia punya stationary point. Sama juga, okay, step yang pertama kita differentiate. So differentiate x 8 dapat kosong tolak 4 darab 3 12 x kuasa 3 tambah 4x kuasa 4. And then yang kedua
kita letkan dia sebagai 0. So negatif 12x cube tambah dengan 4x, ni kuasa 2. 12x kuasa 2 tambah 4x cube is equal to 0. So yang ni kuasa 3, so bila kuasa 3, bolehlah guna kalkulator kan. Ataupun kalau manually kita akan dapat 4 dekat luar, x kuasa 2, x tolak 3 sama dengan 0. Kita akan dapat 2 lah, 1, 4x squared sama dengan 0, x tolak 3 sama dengan 0 ataupun x sama dengan 3 and then x sama dengan 0. Okay, step yang ketiga kita cari dia punya y. So kena carilah when x sama dengan 0, y sama dengan berapa? Y sama dengan, so ganti je lah. 8 tolak 4 darab 0 kuasa 3 tambah 0 kuasa 4. So akan dapat 8. And then when x is equal to 3, y sama dengan 8 tolak dengan 4 darabkan dengan 3 kuasa 3 tambah dengan 3 kuasa 4. So ingat masukkan dalam y. Y itu biasanya dekat dalam soalan. So kita akan dapat 8 tolak 4 darab 3 kuasa 3 tambah 3 kuasa 4. So akan dapat negatif 19. So step yang terakhir kita tulislah dia punya stationary points. The stationary points are 0,8 dengan 3 negatif 19. Okay, lepas tu baru kita determine sama ada. So kadang-kadang dia bagi tahu nature. Nature ni maksudnya apa? Nature ni maksudnya sama ada maksimum ataupun minimum. And then by using first derivative test. So kita memang kena gunakan first derivative test. So macam biasalah. Kita akan buat table. Disebabkan kita punya X ni dia ada dua, 1 0 dengan 3, so kita kena letak banyak sikit lah dia punya kolom. Kita boleh letak X sama dengan 0 and then X sama dengan 3. So dekat sini you boleh letak ni lah nombor yang kurang daripada 0. Kurang daripada 0 contoh macam negatif 1. And then yang ini dia mesti di antara 3 dengan 0. Dia macam number lain lah. Negatif 1, 0. So yang ni mungkin kita boleh letak 2. And then yang ini dia mesti lebih besar daripada 3. Contohnya 4. Any number, tak kisah. Okay. Sebab dia adalah more kepada kita nak tengok dia punya negatif ataupun positif. So untuk yang ini kita memang tak kosong lah. Cuma yang ni kita kena cari dia punya dy dx dia. Kalau x sama dengan negatif 1, berapa dia punya dy over dx. So dy over dx kita adalah bersamaan dengan negatif 12 x kuasa 2 tambah dengan 4x. So kita masukkan negatif 1, 2, 4 ni ke dalam kita punya negatif 12x squared tambah dengan 4x cube. So cara paling mudah adalah kalau kita guna kalkulator kan.
Okay, kan kita guna calculator kan, kamu terus tekan dia punya function. So kita punya function adalah negatif 12x squared tambah 4x cube. So tekan negatif 12x squared, so pergi dekat shift and tekan x. Okay. Alpha x square tambah 4 x cube. Mana cube? Cube. Mana cube? Kuasa 3 shift. Okay. Lepas tu, you pergi dekat calculate. Saya rasa saya pernah ajar dah sebelum ni kan. Tekan calculate. And then tadi kita nak test berapa? 1 negatif 1. So kita akan dapat negatif 16. So pergilah dekat sini, dia adalah negatif. Lepas tu kita test pula dengan 2. Tekan je calculate 2. Kita akan dapat negatif juga. And then kita nak test pula 4. 4. Okay, tekan je calculate CALC tu 4. Dan kita akan dapat positif. Dia punya nombor nilai tu dia tak penting sangat, tapi kita nak tengok dia adalah negatif ataupun positif. And then last sekali adalah dia punya shape. So shape kalau negatif dia ke bawah. So kalau kosong dia menegak macam ni. Kalau dia negatif ke bawah, menegak, and then ke atas. So daripada sini boleh nampak tau, kalau you try sambungkan dia punya sign ni. So untuk yang ini, so kalau dia negatif-negatif, macam saya bagi tahu tadi, kalau kedua sebelah kiri negatif, sebelah kanan negatif, dia adalah inflection point. Kalau kiri negatif, kanan positif, so kalau you nampak dia guna graf ni macam graf senyum. So dia adalah minimum point. So boleh buat dia punya conclusion. So daripada sini kita tahu yang 0,8 is an inflection point. Manakala 3 negatif 19 is a minimum point. So, kotak ni sangat-sangat memainkan peranan lah. So you have to understand how the first derivative test. So yang kotak ni kita panggil sebagai first derivative test. Kalau you nampak kita akan ada 2 bahagian lah. First kali kita cari stationary point, kita guna 4 step tadi. And then untuk yang table ni kita nak determine sama ada dia adalah maksimum ataupun minimum ataupun baru masuk. Minimum ataupun maksimum ataupun inflection point. Okay, next example. So yang ni sama kan? Dah habis lah. Satu, dua, tiga. So ada 3 example. Okay. So itu adalah first derivative test. So itulah method yang pertama. Sekarang kita pergi kepada method yang kedua iaitu second derivative test. So kita masuk sikit lah. Ada masa lagi. Dia punya objektif adalah sama. Kita nak cari sama ada dia minimum ataupun maximum point.
Dia punya method dia sama dengan first derivative test, cuma cara yang berbeza. Second derivative test ni dia lebih mudah dan ringkas lah compare dengan first derivative test. So macam mana kita nak gunakan second derivative test ni? So dah nama pun second derivative test, so kita kena cari dia sampai second order. Ataupun kita kena differentiate dia 2 kali. So perkiraan dia mudah je. Kalau dia kamu punya d2y over dx squared adalah positif dan dia adalah minimum. Kalau d2y over dx squared dia adalah negatif, then the point dia adalah maksimum. Kalau you kira tiba-tiba you dapat d2y over dx squared sama dengan 0, maksud dia punya test ni adalah fail. Apa maksud fail? Fail ni maksudnya function tu dia tak boleh guna second derivative test. Dia kena gunakan first derivative test. Sebab tu dia kata the first derivative test must be used whenever d2y over dx squared equal to 0 ataupun does not exist. So kita tak boleh kata dia tak ada minimum, maximum ataupun inflection point. Ada, cuma dia tak boleh guna second derivative. Dia kena guna first derivative juga. Tapi yang ni jaranglah berlaku. Tapi kalau katalah you tiba-tiba dapat kosong, then you kena pergi kepada first derivative test. Nak tak nak kena gunakan first derivative test. Because dalam soalan dia tak bagi tahu guna first ataupun second. Depends kepada kamulah. Kecuali kalau dia bagi tahu kena guna first ataupun guna second, dia kena gunakanlah method tersebut. Tapi contoh macam soalan pertama dia tak bagi tahu pun guna first ataupun second. Dia bagi tahu je determine the nature of each one. So nature ni maksudnya sama ada maximum ataupun minimum ataupun inflection point. Jadi boleh guna dua-dua lah sebenarnya. Tapi untuk example ni kita akan gunakan second derivative test. So the first benda yang pertama macam biasa dia akan minta stationary point. Benda ni memang wajib lah. Sebab kalau kita nak tahu dia maximum ataupun minimum, kita kena tahu dulu dia punya points tu ada dekat mana. So guna 4 step tu, first kali cari dia punya dy over dx. So kalau kita differentiate kita akan dapat 12x kuasa 2 tambah dengan 6x tolakkan dengan 6. Lepas tu kita equalkan dengan 0. So add dy over dx is equal to 0. So 12x squared tambah 6x tolak 6 adalah bersamaan dengan kosong. Dan macam biasalah factorize, tapi before factorize kita boleh bahagi dia dengan 6. So akan dapat 2 x squared tambah x tolak 1 is equal to 0. So kita akan dapat 2x tolak 1 dengan x tambah 1. So kita ada 2 lah, 1x 1 per 2, x sama dengan negatif 1. And then step yang ketiga, kita nak cari dia punya cari x lah kan. Okay, cari dia punya y. So boleh masukkan dalam y. When x sama dengan 1 per 2, y sama dengan 4 darab dengan 1 per 2 kuasa 3 tambah 3 darab dengan 1 per 2 kuasa 2 tolak 6 darab dengan 1 per 2 tolak dengan 1. So yang ni pun cara yang sama juga. Tekan kalkulator tu, teruslah 4x cube tambah 3x squared tolak 6x. So kita ada 4 alpha x cube shift cube tambah 3x square tolak 6x tolakkan dengan 1 dan tekanlah calculate.
Kita nak cari berapa tadi? 1/2 dengan negatif 1. 1/2 X sama dengan 1 bahagi 2. Betul ke? Takut negatif 2.75 ataupun bersamaan dengan 11/4. And then cara yang sama lah. Tapi yang ni kita masukkan negatif 1. So tekan calculate negatif 1. Kita akan dapat 4. So step yang terakhir kita bagi tahu lah apa dia punya stationary point. 1/2 11/4 N negatif 1. Lepas dah dapat dia punya stationary point, dan boleh kita buat second derivative test. So macam mana nak second derivative test ni? So daripada dy dx tu, kamu differentiate sahaja lagi sekali. Okay, by using second derivative test. So dy over dx tadi kan, you cari dia punya dy over dx squared. So, kalau kita differentiate, kita akan dapat 12 darab 2, 24 x tambah dengan 6. So daripada sini kita memang tak tahulah dia adalah positif ataupun negatif kan, sebab kita nak tahu dia minimum, dia mesti positif. Kalau maksimum, dia mesti negatif. Jadinya kita kena masukkan nilai stationary point tu ke dalam kita punya dy over dx squared. So kita boleh tulislah add x sama dengan 1/2 dy over dx squared adalah bersamaan dengan, so x sama dengan 1/2 kan, so akan dapat 24 darab 1/2 tambah dengan 6. So 24 bahagi 2 sama dengan 12, 12 tambah 2, 18. So 18 ni adalah lebih besar daripada 0 ataupun dia positif. So bila positif kita tengok balik, oh dia adalah minimum point. So kita boleh kata yang ini adalah minimum point. Ini kita buat benda yang sama, cuma dia punya point berlainan lah, which is negatif 1. So dy over dx squared adalah bersamaan dengan 24 darab negatif 1 tambah 6 sama dengan 24 negatif 24 tambah 6. Lebih kurang negatif 18. Dia kurang daripada 0. So kalau negatif, dia adalah maximum point. Dan last sekali kita mesti buat conclusion. Kita bagi tahulah yang mana satu maksimum, mana satu minimum. Daripada second derivative test tadi, kita boleh kata yang 1/2 11/4 is a minimum point. And then negative 1/4 is a maximum point. Kalau you buat comparison, yang ini dia lebih mudah lah sebab ini adalah second derivative test. Kita hanya tengok dia adalah positif ataupun negatif sahaja. Tak perlu nak buat kotak-kotak macam first derivative test. So lebih mudah lah. Kalau dalam soalan dia tak bagi tahu kena guna first ataupun second, saya recommend untuk gunakan second derivative test. Sebab first derivative test tu dia complicated sikit, kena buat kotak kan. Tapi yang ni lebih mudah, you differentiate sahaja yang dy dx tu. And saya nak bagi tahu benda ni dia berbalik semula kepada cara kamu differentiate. Kalau you tak tahu nak differentiate, memang you tak boleh nak cari dia punya dy dx, you tak boleh nak cari dia punya dy over dx squared.
So please kalau you tak tahu macam mana nak differentiate basic function, so tolonglah tanya saya ataupun tanya kawan-kawan ataupun pergilah dekat internet tu cari macam mana nak differentiate basic function. Benda ni kalau you tak pandai nak differentiate memang tak boleh nak buat. So saya nak stop dulu kat sini. Hari Rabu nanti kita akan sambung sikit lagi untuk second derivative test. So I think that's all for today. Thank you very much and see you next class.